Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini kita bersama lagi dengan Cikgu Hani untuk kita mempelajari bab 6 biologi tingkatan 5 KSSM iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey, dalam tajuk ni kita ada 5 subtopik. Yang pertama adalah struktur bunga, yang kedua adalah pembentukan debunga dan pundri embrio. Yang ketiga adalah pendebungaan dan persenyawaan. Yang keempat adalah perkembangan biji benih dan juga buah. Dan yang kelima, 6.5, kepentingan biji benih untuk kemandirian. Okey. So kita tengok yang pertama, awak rujuk buku teks muka surat 112. Okey, buku teks KSSM 112. Okey, yang pertama kita tengok struktur bunga. Okey, struktur bunga muka surat 114. Okey, secara umumnya bunga merupakan organ yang paling menonjol pada tumbuhan filem Angiosperma. Angiosperma maksudnya apa? Tumbuhan berbunga. Okey, kecantikan dan bau bunga yang telah berkembang bukan setakat menarik perhatian haiwan dan juga serangga, malah bunganya juga berfungsi dalam memastikan kemandirian spesies kerana bunga mempunyai struktur pembiakan tumbuhan. Okey, bunga tu kita tengok bunga tu berwarna-warni. Warnanya cerah. Okey, kerana apa? Untuk menarik perhatian serangga dan juga haiwan lain. Okey, so serangga ni berfungsi untuk apa? Sebagai ejen pendebungaan. Serangga tu dia pergi kat bunga, lepas tu debunga tu akan melekat pada kaki, pada sayap dia, dan lepas tu serangga tu akan pergi ke bunga lain. Jadi proses ini adalah pendebungaan. So kalau bunga tu kalau dia tidak menarik, serangga tak nak datang. Okey, yang kedua ayat yang ini bunganya yang pertama dia menarik perhatian serangga dan juga haiwan. Okey, dan yang kedua bunga berfungsi dalam memastikan kemandirian spesies. Kemandirian spesies ni maksudnya apa? Survival of the species. Kemandirian lah ayat dia. Okey, untuk memastikan pokok ini tidak pupus. Okey, pokok dan spesies ini tidak pupus. Jadi mesti ada bunga. Okey, kalau kita tengok satu-satu pokok tu kalau dia berbunga dengan banyak, contoh pokok mangga. Pokok mangga kalau bunga dia banyak. Okey, dan bila bunga dia dah berkembang, dia akan menjadi buah. So pokok tu kalau kita tengok bunga dia banyak, nanti mesti buah dia banyak. Okey, itu kita punya petanda. Okey, so kita tengok dulu struktur bunga. Struktur bunga ini adalah keratan membujur sekuntum bunga. Okey, struktur bunga, first kali kita tengok dia ada petals. Petal tu adalah dia punya kelopak. Okey, petal. Yang warna color-color bermacam-macam tu petal. Okey, di bahagian tengah ada organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Okey, kita tengok yang jantan. Okey, jantan ada anther dan filamen. Ada dua. Okey, anther dan filamen. Anther dan filamen ni kita panggil sebagai stamen. Okey, stamen terbahagi kepada dua iaitu anther dan juga filamen dekat sini. Anther dia bawah. Bawah sikit, stigma di atas. Stigma ni yang betina. Okey. So anther di bahagian bawah sikit, anther dan filamen iaitu organ pembiakan jantan, dua-dua ini kita panggil stamen. Okey, organ pembiakan betina adalah carpel. Okey, carpel terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama adalah stigma, bahagian atas stigma. Okey, batang dia ni, ini kita panggil stele. Okey, bahagian bawah ada satu struktur yang kembung macam ni. Ini kita panggil ovari. Okey, dan dalam ovari ada ovule. Ovule ni lah nanti yang akan bersenyawa dengan sel jantan. Okey.
So, ini adalah keratan membujur sekuntum bunga. Membujur, membujur maksudnya dia daripada atas. Kek tu awak belah jadi dua. Macam tu. Bunga tu awak belah jadi dua. Okey, belah. Kalau keratan merentas secara horizontal. Okey, itu beza antara membujur dan juga keratan rentas. Okey, biasanya bunga mengandungi kedua-dua organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Dalam satu bunga tu ada dua-dua. Organ pembiakan jantan ada, organ pembiakan betina pun ada. Okey, selain itu bunga juga mempunyai struktur peduncle, okey, sepal dan juga petal. Okey, peduncle dia punya batang lah, dia punya tangkai. Kita panggil tangkai. Okey, sepal ni yang bunga bawah dia hijau. Itu adalah sepal, sepal. Okey, dan juga petals. Petals adalah kelopak. Okey, perbandingan di antara struktur jantan dan struktur betina. Okey, kalau kita tengok tadi organ pembiakan betina. Di sini ada 4, iaitu stigma, stil, ovari dan juga ovule. Organ pembiakan jantan ada 2. Kita panggil dia sebagai stamen. Okay, stamen terbahagi kepada anther dan juga filamen. Okay, tumbuhan seperti pokok bunga lili mempunyai bunga biseks, iaitu organ pembiakan jantan dan betina pada bunga yang sama. Okay, organisma ini disebut sebagai hermafrodit. Okay. Okey, kita tengok bahagian jantan dan bahagian betina bunga. Okey, stigma, stil, ovari dan juga ovule adalah betina, anther dan filamen adalah jantan. Okey, kalau kita tengok sini. Ini adalah anther dan dia punya tangkainya adalah filamen. Okey, stigma, bahagian sini stigma. Okey, dah tertutup dengan gambar saya. Dan juga stil adalah tangkai dia. Okey, perbandingan di antara bahagian jantan dan bahagian betina bunga. Okey, kalau dia kata perbandingan, ingat, kalau perbandingan, kita mesti ada persamaan dan ada perbezaan. Okey, so persamaan mesti letakkan perkataan kedua-duanya. Kalau bendanya 3, ketiga-tiganya lah. Okey, kedua-duanya menghasilkan gamet. Okey, sebab ada gamet jantan, gamet betina. Okey, yang kedua, kedua-duanya terletak pada organ bunga. Okey, itu persamaan. Perbezaan pula bahagian jantan bunga. So, kalau perbezaan pula Okey, perbezaan bahagian jantan bunga dan bahagian betina bunga. Okey, kalau nak buat jawapan dalam bentuk jadual macam ni, ayat mesti ayat yang lengkap. Okey, contohnya macam ni lah. Bahagian jantan bunga terdiri daripada stamen. Okey, bahagian betina bunga yang bawah terdiri daripada carpel. Okey, tak boleh buat ayat short form. Mesti ayat yang lengkap. Okey, kalau macam ni saya sarankan awak buat bahagian jantan bunga terdiri daripada stamen. Okey, bahagian yang sebelah pula betina. Bahagian betina bunga terdiri daripada carpel. Okey, seterusnya mengandungi struktur filamen dan juga anther. Bahagian betina mengandungi struktur stigma, stil dan juga ovari. Okey, bahagian jantan bunga menghasilkan debunga. Okey, debunga ini dah masuk dalam tadi, dalam struktur tak ada bahagian jantan bunga menghasilkan debunga. Debunga ini adalah gamet jantan. Okey, debunga adalah gamet jantan bagi tumbuhan. Okey. Dan betina bunga menghasilkan pundi embrio. Okey, dan bahagian jantan bunga mengunjur keluar daripada dasar ovari. Okey, bahagian betina bunga ia terletak di bahagian tengah bunga. So, ini adalah perbezaan dan persamaan di antara bahagian jantan dan betina bunga. Okey. Okey, sebelum masuk 6.2, okey, kita tengok latihan formatif.
Okey, kita bincangkan praktis formatif 6.1. Raja di bawah menunjukkan struktur bunga A, B, C, D, E, F. Soalannya, labelkan bahagian A hingga F. Okey, kita kenal pasti. A adalah apa? Okey. A adalah enter. B, petals. Tengok baliklah. Kita balik ke sini je lah. Jawab kat sini. Okey, A adalah enter. Okey. B. Tengok B. B dekat mana? B dekat sini. So, B adalah petal. Okey. C adalah tangkai yang menghubungkan antara pundi embryo dengan enter. So, ini adalah filament. C adalah filament. D atas. Okey. D atas stigma. Okey. Kemudian E. Okey, kita tengok ini adalah ovari dan F adalah sepal. Okey, nyatakan fungsi bahagian A hingga F. Okey, fungsi. So, kita tengok je lah sini. Fungsi A mempunyai, A tadi apa? Enter. Mempunyai pundida bunga yang mengandungi bunga, iaitu microspora. Okey, tak payah microspora pun tak apa. Okey, yang mengandungi bunga. B, menarik perhatian serangga dan juga haiwan. C, tangkai yang memegang enter, iaitu filament. D tadi adalah ovari. D adalah stigma. Okey, D adalah stigma, tempat berlakunya pendebungaan. Okey, E adalah ovari, organ pembiakan betina, dan F adalah untuk melindungi bunga pada peringkat huduk. Okey, seterusnya. Okey, mengapakah stamen dan carpel dikatakan sebagai organ pembiakan tumbuhan berbunga? Okey, jawapannya, enter menghasilkan gamet jantan, manakala carpel menghasilkan pundi embryo. Okey. Bandingkan organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina dari segi yang pertama adalah nama. Okey, yang kedua struktur yang membentuknya dan yang ketiga dari segi fungsi. So, dia nakkan jawapan yang itu. Okey, so aspek organ pembiakan jantan namanya adalah stamen, manakala organ pembiakan betina adalah carpel. Okey, organ pembiakan jantan, struktur yang membentuknya adalah filament dan enter. Struktur yang membentuk organ pembiakan betina adalah stigma, stil, ovari dan juga ovule. Okey, tertinggal lagi satu. Okey, organ pembiakan jantan fungsinya adalah untuk menghasilkan bunga. Organ pembiakan betina adalah untuk menghasilkan pundi embryo. Okey.